والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri yang saya hormati, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur, dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada petang Jumaat yang barakah ini. InsyaAllah petang ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung sebahagian lagi kupasan dari tajuk Kedekut dan Sayang kepada Harta pada muka surat 216 untuk kitab cetakan baru. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah kita pada petang ini dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian tasawuf kitab Qalbun Salim. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fadzal muttaqun. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati. Terima kasih pada moderator kita Kakanda Azrina Cikebum dan juga kepada semua jemaah GNI dan juga ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, kita sambung hari ni dekat kalau muka surat saya 216 daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dekat atas tu. Ya betul. Minta maaf. Ya. Betul. Tanda itu dah tua lagu ni lah. Masya-Allah. Disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyukha fa inna ma halaka man kana qablakum bisyukhi." Rasulullah sallallahu berkhutbah dan berpesan, jauhkanlah diri kamu daripada kedekut. Sesungguhnya umat sebelum kamu binasa disebabkan kedekut. Baik, kedekut yang dimaksudkan ini termasuk dalam sifat bakhil. Binasalah orang yang bakhil. Kerana apa? Disebutkan ulama dalam hadis ni, perkara-perkara yang menjadikan kita kedekut. Kita ambil dalam satu hadis Nabi SAW riwayatnya. Nabi kata, apa yang kita guna akan menjadi milik kita. Apa yang kita simpan adalah bukan milik kita. Contohnya, kita ada duit hampir 150,000 tapi dia duduk dalam akaun. So kita simpan. Kita tak guna.
Sedangkan Allah perintah pada kita wa mimma razaqnahum yunfikun. Infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Ta'ala. Maka sebabkan kedekut. Kedekut ni bukan tak ada, ya. Mesti ada. Tapi orang-orang dulu kata, siapa yang tak hidung dia masin, kedekut. Kalau kedekut dia tak hidung masin. Tak hidung masin dia kedekut. Kedekut ni kena ada. Kedekut bukan ilmu ni, dalam bab ilmu kita tak boleh kedekut. Dalam bab ilmu tak boleh kedekut. Tapi yang kedekut tu adalah sesuatu yang kita gunakan kena pada tempat dia. Bukan bermakna tak boleh kedekut. Pemurah sangat pun tak boleh. Kedekut sangat pun tak boleh. Dia kena sederhana. Kita beriman dengan hadis Nabi SAW, bersederhanalah dalam setiap keadaan. Maka dalam memberi, jangan sampai kamu fakir. Memberi jangan sampai kamu fakir. Dan kedekut jangan sampai kamu bakhil. Memberi jangan sampai kamu fakir. Kedekut jangan sampai kamu bakhil. Sebab kalau dia jadi seperti itu, binasa dia. Sebab dalam tingkatan ilmu, tengok kata Imam Nawawi, dalam ni tak ada. Kita ni Allah Ta'ala bagi kepada kita 4. Ada 4 jenis manusia dekat atas dunia ni. Okay, ya? Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan ilmu dan juga harta. Kemudian dia gunakan kedua-duanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay? Golongan pertama. Yang kedua, golongan yang disebutkan Allah memberikan padanya ilmu, tetapi Allah Ta'ala tak beri kepadanya harta. Tapi dengan ilmu tadi, dia gunakan untuk mencari harta dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebab tu, Mu'az bin Jabal mengajar kita doa yang datang daripada sabitnya hadis Nabi SAW, iaitu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ustaz dia kata, kalau ramai-ramai, kenapa kita tak baca wa husna? Kenapa kita baca wa husni? Dia kena belajar bahasa Arab. Tak perlu wa husna. Kekalkan dengan kalimah wa husni. Wa husni ibadati. Maknanya, pekerjaan ataupun ilmu yang kita dapat bukan semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Bukanlah dengan harta tadi kita jauh daripada Allah Ta'ala, tapi semakin dekat. Ada orang yang kedua tadi, dia tak dapat harta, tapi Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Yang ketiga, golongan ketiga, Allah Ta'ala bagi dia harta, tapi Allah Ta'ala tak bagi dia ilmu. Maka harta yang digunakan tadi ke tempat yang tak betul, ke tempat yang tidak patut. Sebab dia tidak ada ilmu. Yang keempat, mereka yang Allah tidak kurniakan dua-dua. Ilmu tidak, harta pun tidak. Ada jenis macam manusia. Tetapi sifat ilmu dan harta, we must find. We must find. Ilmu dia tak datang menggolek. Imam Syafi'i kata apa? Seseorang yang lahir tidak akan menjadi alim. Maka ia harusnya belajar. Begitu juga dengan harta. Harta ni memang Allah tetapkan pada kita apakah bahagian kita. Tetapi akidah kita tetap juga kita kena mencari harta. Harta ni termasuk sumber rezeki kita. Kita tak boleh duduk saja. Walaupun Allah Ta'ala kata si fulan ni gini, Allah telah tetapkan rezekinya. Kita pun duduk saja. Duduk. Tengok kat bawah bantal, ada 150. Besok tengok bantal lain, ada 230. Maknanya di situ salah faham dalam akidah. Bermakna, dengan ilmu dan harta tadi, golongan yang paling tinggi sekali. Mudah-mudahan kita jadi golongan tu. Kalau kita tak menjadi golongan yang mempunyai golongan ilmu dan harta, maka jadilah golongan yang ada ilmu. Dengan ilmu kita mencari harta. Tetapi kalau dengan harta kamu tak ada ilmu, maka binasa. Maka golongan-golongan yang Nabi SAW sebut ni adalah golongan tersebut. Yang dia ada harta, tapi dia tak tahu macam mana nak guna. Maknanya,
Kalau kita diberikan harta yang banyak pun, tapi kepala otak kita tak boleh fikir nak buat apa, maka ia akan menjadi sia-sia. Pada masa yang sama, dia akan pergi ke tempat yang sia-sia. Pada yang sama, Allah tak buka hati dia dengan harta tadi nak buat baik. Tuan-tuan, seperti saya sebutlah, bila duit tu dah banyak, tak tahu nak ke mana. Tapi sedekah masjid RM5. Patut sedekah masjid RM500. Kepada harta benda dunia, dia mahal. Kata orang kaya mahal. Sebulan mahal kat RM3,000. Setahun insurans kat 30. Ada yang RM9,000, ada yang RM15, ada yang RM12. Nak cerita bagi faham. Binasanya orang sedemikian. Okey, baik. Dan Sayyidina Abu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Salasun muhlikatun sukhfun uta'un wa hawan uttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, kedekut yang dituruti. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, seseorang merasa takjub dengan kelebihan diri sendiri daripada khuyala. Apa yang disebutkan oleh khuyala? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Yang pertama kita bahaskan dulu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kedekut yang dituruti. Makna mengikut kedekut yang menjadi satu tabiat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedekut yang menjadi satu tabiat. Tuan-tuan. Jangan diikutkan sangat. Makanya ada 3 perkara yang membinasakan kedekut yang dituruti oleh yang dituruti. Jangan terlalu ikut perasaan kedekut sampai satu saat ingin memberi takut-takut akan kemiskinan. Itu pun bahaya juga. Contoh, tuan-tuan terahmati Allah. Membeli mainan untuk anak-anak, hukumnya adalah harus, kata ulama. Tetapi disebabkan kedekut yang dituruti takut miskin, takut memberi, maka ia menjadikan perkara itu dibinasakan. Takut kalau beri miskin, kalau beri miskin, kalau beri miskin. Ada orang takut memberi. Sebab tu ada dalam satu hadis Nabi SAW, seorang anak, seorang lelaki datang bertemu Umar. Ada satu riwayat. Dia kata apa? Wahai Umar, aku nak anak ni mati. Aku nak anak ni mati. Lepas tu Umar kata, kenapa kamu nak anak ni mati? Sebab aku takut anak ini akan memiskinkan aku. Lepas tu Umar kata pada lelaki tersebut, siapa yang memberi kamu rezeki? Adakah manusia? Tetapi Allah yang memberi rezeki. Kenapa? Lelaki itu, dia ada satu sifat kedekut. Sifat yang membinasakan. Sifat kedekut yang itu dikata apa? Bila ada anak, semakin kurang perbelanjaan. Semakin ada anak, semakin miskin. Sebab terpaksa banyak memberi. Sebab tu jangan terikutkan satu perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jangan terlalu ikut kedekut yang melampau. Bila terikut, ia satu perkara yang membinasakan. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Terikut dengan kehendak hawa nafsu. Lebih-lebih kepada perkara yang mencenderungkan diri kepada maksiat. Dan yang kedua, merasa takjub dengan kelebihan diri sendiri daripada khuyala. Apa yang disebutkan dengan khuyala? Takjubnya apa? Bangga dengan kelebihan diri sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Disebutkan khuyala ni adalah dalam isbal. Sebahagian orang memahami bahawa isbal yang dilarang, isbal yang dilandasi oleh sifat sombong. Oleh kerana itu, siapa yang melakukannya tanpa didasari oleh kesombongan, maka hukumnya boleh. Inilah pendapat ulama, di antaranya Imam Nawawi, di mana beliau berkata zahir hadis tentang ancaman Allah terhadap isbal adalah bila didasari oleh khuyala, iaitu kesombongan. Kesombongan. Kalau kita merasa takjub dengan diri sendiri, tanpa dengan kesombongan, ia tidak berdosa.
Kalau ianya mendatangkan kesombongan, maka sudah berdosa. Ya, begini ya. Kadang-kadang kita ada satu sifat mengakui tentang kebaikan yang kita buat. Contoh, aku adalah seorang ustaz. So, antara kelebihan aku menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Pada masa yang sama, akan merasa satu takjub dengan kelebihan. Takjub ni tak apa. Tapi jangan sampai sombong. Macam contoh, orang yang muka cantik. Kan kita tak tengok muka kita. Kan muka kita ni cantik. Lepas tu kita tengok kat cermin. Wah, muka aku. Aku coba merayu Tuhanku. Contoh. Kan tengok muka sendiri. Tapi kita bukan sombong dengan orang. Contoh kekanda Amnira. Takjub dengan kelebihan tapi dia tak sombong kat kekanda Azrina. Faham maksud saya? Khuyala ni dengan kesombongan. Isbal. Maksud dia pergi kat kekanda Azrina. Kak, tengoklah muka aku. Ku putih. Barulah putih. Contoh. Kak, kau tengok ni. Kulit aku, Kak. Kau biasa-biasa, Kak. Aku pakai Fair and Lovely Whitening Night Repair. Malam-malam. Sebab tu, kulit aku ni, Kak, nampak licin. Kulit kau, Kak, contoh, kalau letak air batu, melekat, kasar. Kalau kulit aku ni, Kak, kalau letak batu, dia lalung sebab licin. Faham tak Kak Nazrina? Tak faham Ustaz. Yang cerita penci muka bagi krim tak faham. Maksud khuyala tu. Khuyala tu, kita merasa takjub dengan kelebihan. Betul kita tayang pada orang. Bukan, khuyala ni dengan kesombongan. Oh, okey. Dengan maksud contoh tadi kekanda Amnira, dia tengok cantik lah muka aku. Okey, no problem. Takjub dengan diri sendiri. Tapi dia jumpa kekanda Azrina. Kau tengok kulit aku ni. Cantik tak? Ni pakai whitening nak repair, Fair and Lovely. Dia dah tersifat jadi satu sifat sombong. Dia sebut isbal. Perkataan lain isbal. Tidak khuyala ataupun khuyala. Kita ada takjub dengan diri sendiri. Kan kadang kita mempunyai cutting badan yang cantik. Itu takjub lah. Tapi jangan sampai kita sombong. Mencetuskan kesombongan dengan kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Takjub tak apa. Contoh kita buat kuih. Kita pandai buat kuih. Aku ni pandai juga buat kuih. Tapi jangan sampai sombong. Ni nak tahu Cik Kiah ni datang daripada Penang. Kalau buat kuih tanya Cik Kiah. Pastinya sedap. Itu sombong. Faham? Itu namanya khuyala. Faham Kakak Nazrina? Dia macam ni, dia dah lah takjub kat diri sendiri. Lepas tu dia mewar-warkan dengan penuh kesombongan. Senang cerita show off lah. Oh, show off. Okay. Saya nak perkataan pendek tu saya nak tulis atas tu. Okay. Terima kasih. Sebab saya nak bagi contoh bagi faham. Sebab setiap orang dia ada kelebihan. Takjub dengan kelebihan. Tapi bila ada sifat khuyala tu, dia jadi sombong. Maka dua hukum tadi Kalau kita takjub, tapi tak ada khuyala, maka tidak berdosa. Tapi kalau kita ada khuyala, maknanya kita ada sifat kesombongan. Makna ia satu membinasakan, show off. Orang suka jenis show off kecantikan ni, lama-lama dia jadi sombong. Itu saja. Sebab tu tak boleh show off sangat, sikit-sikit tak apa. Okay, baik. Kita teruskan. Ustaz, beza dengan ujub. Ujub ni bukan, dia ujub ni bangga diri dengan apa jua amalan yang dia buat. Dalam setiap manusia ni, kekanda intan, dia ada kelebihan. Macam kelebihan kekanda intan lain, benda Norini lain, kekanda Azrina lain. Setiap orang akan ada kelebihan masing-masing. Kalau kita takjub tanpa sombong tak apa. Tetapi sampai pada khuyala, maka hukumnya berdosa. Kerana menimbulkan kesombongan atas kelebihan. Ujub ni dia bangga dengan diri dia. Bangga diri dengan amalan dia. Belagak. Tengok ni, semalam aku tahajud 8 rakaat. Kau tahu, waktu sujud menangis.
Sajadah tu kena sidai kat luar. Sebab menangis punya pasal. Okey, faham ke Kak Intan? Tak, macam sama-sama lah saya nak bezakan dua ni. Ustaz, ujub bukan syok sendiri ke Ustaz? Dia bangga betul dia sendiri-sendiri kan? Dia ujub ni, dia macam bangga diri atas amalan dia. Tapi dia Oh, tak dia dah tunjuk laman orang kan. Tapi dia bukan show off. Dia tak tunjuk kita. Ya, ya. Habis apa beza dengan riak? Khuyala ni. Khuyalak ni kesombongan, bukan riak. Tan, dia beza dia ada bongkak sikit kan? Dia dah riak, show off. Ikan Dia lah. bongkak, bengking. Dia maksud dia, tadi saya kata, dia ada kelebihan diri sendiri. Tapi dia suka show off. Dan makin hari dengan kelebihan tu dia jadi Oh, sombong. dia act lah. Dia action lah, belagak lah sikit kan. Contoh macam saya, muka Korea kan. So act sikit lah. Situ. Macam Jepun Ustaz, bukan Korea. Contoh, faham ya? Ujub ni dia macam ujub dengan diri, dengan apa yang dia buat. Dia bangga rasa diri. Kemudian bila dah ujub tu, dia slow-slow tau. Peringkat sifat mazmumah ni dia datang slow-slow. Kemudian dah ujub, dia akan datang riak. Bila dah datang riak, dia akan jadi sombong. Bila dah jadi sombong, dia akan jadi takabur. Perjalanan berperingkat. Mula-mula dia buat amal, dia rasa dia puji diri sendiri. Lama-lama dia cerita ke orang, dia jadi riak. Lama-lama dia takabur. Lama-lama dia sombong kerana diri dia baik. Lepas tu, sifat mazmumah ni, dia berjangkit pada satu tahap ke satu tahap. Dan pada masa yang sama, kata ulama, punca dia syahru at-ta'am. Iaitu makan berlebih-lebihan. Sebab tu saya dah tak makan. Pagi tadi saya lari 7 km. Yang main-main. InsyaAllah. Faham ya? Kekanda Intan? Terima kasih. Rahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, Asy-syakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahil syakhiyu ahabbu ilallahi min abidin bakhilin. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Orang yang memberi ni dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, tetapi jauh daripada neraka Allah. Ayat ni seronok dengan Asy-syakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Nampak macam Imam Sudais kan? Bila cakap, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, tetapi jauh daripada neraka. Orang yang kedekut pula jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, jauh daripada manusia, tetapi dekat dengan api neraka. Seorang yang jahil tetapi pemurah lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang abid, kuat beribadah tetapi bakhil. Riwayat At-Tirmizi daripada Sayyidina Abu Hurairah dan riwayat Al-Baihaqi daripada Sayyidina Jabir dan riwayat At-Tabrani daripada Sayyidatina Aisyah. Okey tuan-tuan, mesti dia kata, Ustaz, perkataan okey yang atas tu saya tak ada masalah lah, mungkin ibu-ibu faham. Yang dia kata seorang yang jahil tetapi pemurah lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang abid, kuat beribadah tetapi bakhil. Nak jadi yang mana satu? Nak jadi orang jahil ke nak jadi abid? Ustaz, jadilah seorang yang abid tetapi pemurah. Kalau begitu, jadilah seorang yang jahil tapi kuat ibadah. Macam mana ni? Tak faham. Makna di sini pernah berkata guru kami, dengar. Seorang jahil yang pemurah, asbab sifat pemurahnya akan menjadikan dirinya lebih hidup bertakwa. Seorang yang abid kuat ibadah tetapi bakhil, seperti mana yang disebutkan tadi, akan membinasakan asbab sifat bakhilnya. Maka di sini yang perlu kita perbaiki adalah lihat diri pada diri kita sendiri. Bukan kita tengok orang jahil, bukan tengok ibadah. Ayat ini Nabi menunjukkan untuk kita jadi siapa. Kita kalau ahli ibadah, jadilah orang yang suka beribadah. Pada masa yang sama, jangan ibadah itu saja, tetapi tanpa ilmu yang lain. Tetapi pada masa yang sama,
Kita kena ingat, jadi orang yang jahil ini, kalau dia pemurah, sifat pemurah itu akan mengeluarkan ia daripada satu tempat yang jahil. Tapi kalau ada kedua-dua orang ni, mesti kita akan berkata-kata. Betul tak? Ditanyakan kepada Habib Umar tentang dua orang yang berbeza sifat ni. Maka antara dua-dua ni mana yang baik? Maka kata Habib Umar, kedua-duanya baik. Yang tak baik siapa? Kita terlalu sibuk dengan orang lain sampai terlupa apa yang ada pada diri kita. Kata kalam Habib Umar bin Hafiz. Waktu kami duduk, jumpa dengan Habib Umar, kami mendapat ijazah 100 kali setiap pagi, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Habib bagi pada kami waktu kami jumpa di Masjid Muaz Jabal. Maka kedua-duanya baik. Yang tak baiknya adalah kita. Sebab kita tak tengok diri kita apa yang kurang. Maka janganlah kamu seperti mana orang yang jahil tadi. Lalu hebat beribadah. Lalu hebat seorang pemurah. Pada masa yang sama dia tidak mencari ilmu. Yang kedua tadi ada ilmu. Tapi dia tak menggunakan ilmunya yang tepat. Maka jadilah orang yang ada ilmu. Dan diberikan Allah hidayah dalam melakukan setiap perkara. Supaya ia mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Okay, baik. Tengok dia kata apa di bawah tu. Maksud dekat dengan Allah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Maksud dekat dengan Allah ialah dengan rahmat dan pahalanya. Ialah bila orang suka memberi ni, rahmat Allah dekat, pahala pun banyak. Sebab tu kata Nabi, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia. Orang yang memberi ni, manusia pun suka. Tetapi, ni nak cerita ni. Mami ni daripada Pening nak habak. Mungkin betul orang kata, kita suka memberi ni, orang suka dekat. Tapi orang zaman lah ni Mami ni habak ni, tak guna langsung. Tolong-tolong dah. Tapi perangai, teruk benar. Bila susah tolong. Bila senang tah ke mana. Susah-susah tolong. Kita bagi. Tapi bila senang dia lari. Ni Mami nak habak dah. Sebab tu Mami selalu cakap satu benda. Kalau tolong biar kerana Allah. Manusia ni mungkir janji kadang-kadang. Tak boleh harap. Sebab yang kita boleh harap adalah bergantung kita pada Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Mami cakap ni sebab Mami dah kena. Lepas tu Mami habak. Mami bagi, dia pula kata Mami macam-macam. Oi, dia tak tahu Mami punya gelang. Hak sini sampai sini. Dia cek orang gini noh. Ni saya sebut ni noh. Saya sebut ni. Kita memberi, tak semua manusia dekat dengan kita. Kadang memberi okey. Kadang mereka mencemuh kita. Hak ni saya pesan noh. Jangan harap satu benda yang boleh kita dapat daripada orang yang kita beri. Itu saja. Nah? Sebab saya dah kenal. Sebab tu saya cerita. Ni manusia punya sifat. Wallahu a'lam. Okay? Diangkat hijab antara dirinya dengan syurga. Mereka sayang kepadanya jauh daripada rahmat dan pahalanya bila mereka itu kedekut. Banyak hajab antara dirinya dengan syurga dan mereka benci kepadanya. Dan ada beberapa hadis lain yang memperingatkan tentang bahaya kedekut antaranya. Tentang rahmat Allah. Buka pada muka surat 220. Yang pertama disebutkan, jangan asal penyakit kedekut tu jangan baca dulu. Baca hadis-hadis berkaitan dengan kedekut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u syukhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Sifat kedekut dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya. Maka bagi orang yang beriman tidak mempunyai sifat kedekut. Takkan bercampur iman dengan sifat yang kedekut. Yang kedua, dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW daripada Sayyidina Abu Bakar berkata Rasulullah SAW bersabda,
La yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala sayyul malakah. Tidak akan masuk syurga orang yang menipu. Bohong. Nipu ni bohong. Sebab tu tak seronok kawan dengan orang menipu. Dan sangat tak seronok berkahwin dengan penipu. Sangat tak seronok. Kata kau kerja cikgu, rupanya kau perempuan kebret. Marah. Kau katakan kau mengajar heng sana heng sini, rupanya kau perempuan kebret. Tak guna ni perempuan kebret. Contohnya. Tak elok menipu. Orang menipu ni tak masuk syurga. Dosa. Lebih-lebih lagi yang paling parah kalau menipu orang lain tu ialah satu perkara tak masuk syurga. Menipu diri sendiri. Itu lagi berat. Bakhil, kedekut. Tak masuk syurga orang bakhil. Kedekut. Tak payah kedekut lah dengan orang. Dan orang yang buruk mengurus barang miliknya. Buruk ni apa? Cara dia memegang barang miliknya. Sebab tu cara, tepat betul komen bawah tu. Apa dia? Orang yang buruk mengurus barang miliknya. Iaitu dia memiliki sesuatu tetapi dia itu tidak pandai menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu paling penting. Catatan. Allah Ta'ala bagi kita nikmat tetapi dia tak pandai uruskan. Allah Ta'ala memberikan masa tapi dia tidak menggunakan masa itu dengan sebaiknya. Wallahu a'lam. Okay, yang ketiga. Daripada Sayyidina Asma binti Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW menasihatiku, la tuki fayuka alaiki. Janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Maka siapa nak dilapangkan rezeki, maka jangan jadi kedekut. Kena sentiasa memberi. Itu adalah yang terbaik. Antara yang sebaik-baiknya lah, sedekah yang terbaik adalah sebelum pada waktu, adalah pada waktu subuh. Itu adalah sedekah terbaik sebab Nabi ajar pada kita. Tapi nak sedekah pada tempat-tempat lain pun tak ada masalah. Cuma saya tak pasti ada orang laki-laki ke tak ada dalam ni. Cuma antara pengalaman saya lah. With my best experiment. Experiment, what experience? Not experiment. Experience. Antara satu perkara yang menjadikan kamu kaya, wahai suami, senangkan isterimu. Mungkin boleh short form ayat ni. Ustaz sebut ni. Hantarkan kepada suami. Kalau rezekimu nak luas dan semakin bertambah, senangkan hati isterimu. Berikan apa jua kepada isterimu semampu kamu. Kalau kamu tak mampu beli emas, belikan roti canai. Okay? Kalau kamu tak mampu memberi daripada materialistik, berikan daripada segi rohani. Cakaplah yang mendatangkan kegembiraan pada isterimu. InsyaAllah Allah akan senangkan hatimu. Ini saya sebut ni. With my experience. You give to your wife, insyaAllah. Jangan kedekut. Minta maaf. Kadang laki-laki ni dia kedekut tu dengan suami. Dengan isteri. Maaf Ustaz, kalau kat mak macam mana pula? Selain beli isteri. Kedekut Ya. dengan mak macam mana? Sabarlah pak-pak lah mak pah ni. Awak lagu ni. Sabarlah. Bagilah cik abang lu. Hai. Minta maaf. Cik ni main jauh ni daripada Bukit Mertajam. Belah Bukit Mendera sana ni. Bagi cik abang lu nak. Nak cakap. Jangan kedekut dengan isteri. Sabarlah cik tak habis abang. Kedekut dengan mak. Ni lain cerita. Kedekut. Sifat kedekut dengan siapa-siapa pun tetap tak bagus. Tetap tak bagus. Tapi kalau orang laki-laki, keutamaan memberi adalah pada isteri. Kemudian anak-anak, baru kemudian yang lain. Okay, jelas. Jadi Ustaz, yang kedekut dengan mak, sama. Siapa yang kedekut tak kira dengan siapa pun. Tetap sifat tu tak baik. Dengan mak sendiri kedekut apa pasal? Tapi bukan bermakna kita kena layan mak kita macam layan isteri kita. Beli cincin emas dua bentuk, perli kah?
Jangan kacau Mami tau. Mami tengah ceramah ni. Jangan kacau. Contohnya. Jangan kacau lah. Mami tengah ceramah ni. Ya? Tak sebut lagu tu. Nama Bonda Siti Rokiah tanya, hak dekut ngamak ni hak tahu tak baik lah. Tak baik lah. Sebab punca rezeki beri pada isteri dan anak-anak. Memang dah sabit dalam hadis Nabi. Yang ketiga tu, utamakanlah yang kepada yang memerlukan. Kenapa saya kata pada memerlukan? Ada kalanya seorang ibu ayah tu dia kaya. So dia tak perlu. Tak perlu. Tapi kalau mak ayah kita bukan orang kaya, dia perlu. Maka bagilah. Ya, saya abang lah. Saya ni, duk jaga mak mertua saya dengan pak mertua saya. Kat kampung saya tanggung. Makan minum semua tanggung. Allah tak pernah tak cukupkan rezeki. Setiap 2 minggu saya hantar makanan. Macam 5 orang makan. Saya datang makan. Selagi duduk makan saya tanggung. Kat kampung. Mertua saya. Lepas tu rezeki Allah Ta'ala bagi memang Alhamdulillah. Sebab tu kita dengar orang tua jangan kedekut. Dengan guru-guru kita pun jangan kedekut. Hantarlah asam pedas ke kat rumah. Nasi ayam ke. Hantar, jangan kedekut. Allah Alam. Jelas nak benda Rokiah nak? Kata Ya, anakku, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. nampakkan muka ni dah makin cengkung ni, hari-hari duk berlari. Jealous lah tu. Ustaz, jangan show off, Ustaz. Ustaz, kejap nak tanya Ustaz. Ranking suami kepada isteri ke suami kepada ibu dulu Ustaz? Minta maaf. Betul? Isteri kan? Isteri. Isteri, anak-anak. Betul kan? Betul kan? Isteri, anak-anak, kemudian baru di bawahnya. Okey, baik. Ni ranking ni dalam kitab fiqh. Mendahulukan. Cuma, kata ulama, walaupun mendahulukan isteri itu, sekiranya isteri itu tak memerlukan untuk didahulukan, maka dibolehkan memberi kepada ibu dan ayah terlebih dahulu. Jelas? Duit suami adalah duit isteri. Duit isteri adalah duit Isteri. bagus, pandai pula bab tu. Alhamdulillah. Kau tak kata duit suami. Oh, yang tu kena jelas Ustaz. Ajalah nak baik. Okey dah, faham dah? Okey, baik. Benda Rokiah je nak sebut apa tu? Tak ada Tak nak sebab- tanya pula kalau membahagiakan isteri, kalau isterinya berpendapatan lebih besar pada suami. Macam mana tu? Macam mana orang lagu tu? Okey, baik. Sebaik-baik sedekah seorang isteri adalah kepada suami. Oh Kan? ya. Kalau kita ada duit lebih, bagilah kat suami kita. Tapi jangan bagi dia beli rokok. Nah, ni bang, ni ada RM20 ni pergi beli Mike 7, gudang garam ke, Suria ke. Pergi beli tak maulah. Kita kalau ada duit lebih, jangan kedekut dengan suami kita. Bagilah sikit. Bang, lama saya tak belanja bang. Jom kita makan kat luar. Allah, bahagia. Macam mana bahagia seorang isteri dia ajak oleh suami. Begitulah suami. Sekolah. Isteri saya, walaupun ada kat rumah, kan, walaupun duduk kat rumah, saya beri dia sikit duit. Kadang dia ajak saya, bang, jom kita shopping je. Okay, bang. Lama tak belanja bang. Dia tak kerja tapi saya bagi duit. Saya kata, tu duit tu tak apa saya nak belanja. Tapi bila bayar, saya bayar. Itu nama dia skill. Faham? Kan? Itu nama dia skill. Kan? Dia bawa keluar je. Alah bang, saya pula yang bayar. Itulah skill nama dia. Kan? Ajaklah suami kita, bang, jom kita makan bang. Dah lama tak makan tom yam putih. Sedap bang, kat kedai tu namanya kedai tu Nam Kelakap. Itu nama kedai dia. Tu sedap bang, tom yam putih orang Thailand bang. Ada urut tapak kaki. Ui. Gitu contohlah. Kan, contoh. Kan? Wallahualam. Benda Rokiah okey tak? Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Benda Rokiah. Kalau Benda Rokiah banyak duit, belanja saya. Okay, terima kasih. Dah pencen Ustaz. Dah pencen dah tua. Tak kerja dah. Nak pencen tu ada duit. Tengok Benda Nori ni. Banyak gelang tu pencen. Tak percaya. Tapi tengok rumah dia. Okay, baik. Kerana takut ia menjadi kurang, itu adalah mainan syaitan.
Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allahu akbar. Contoh, orang Hindu nak puasa. Hui, puasa dah. Kalau saya jadi imam, saya tak baca panjang pun. Satu ayat je. Tak panjang-panjang. Orang suka imam macam ni. Oh. Ustaz, besok. Dengar je panjang. Kadang kalau dengar dia panjang, dia sebenarnya baca panjang dekat mat jaiz dengan orang wajib je. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allahu akbar. Ui, panjang Ustaz baca. Apa satu ayat? Mana yang panjang? Sebab matnya itu dipanjangkan. Itulah caranya supaya jemaah tak bosan. Tak panjang pun imam tu baca. Pendek je. Kan? Saya jadi imam, saya tahulah. Saya pun nak cepat habis. Mori sedap. Oh. Mori sedap. Ada cucu udang. Sedap. Syaitan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Sedangkan Allah menjanjikan kamu keampunan daripadanya serta kelebihan kurniaannya. Dan ingatlah, wallahu wasi'un minhu wa fadla. Allah maha luas limpah kurnianya. Wallahu wasi'un alim, lagi maha mengetahui. Maknanya, syaitan-syaitan tu tidak suka pada kebaikan. Menyuruh kamu lagi dalam keadaan kemiskinan dan kepapaan. Sebab mereka-mereka yang diuji dengan kemiskinannya agak berat ujiannya. Maka syaitan-syaitan ini menjadikan perkara tersebut. Maka jangan kamu takut dengan perbuatan-perbuatan. Sedangkan Allah itu menjanjikan bagi mereka yang suka memberi itu bercabang-cabang akan rezekinya. Dan ditambah dalam sabit hadis Nabi SAW, mereka yang bersedekah tidak akan miskin. Jangan takut miskin lah. InsyaAllah rezeki itu ada. Jangan kita berasa, ya Allah, kalau aku baginya aku miskin. Syaitan, semua takut-takut itu mainan syaitan. Kalau aku baginya aku miskin. Kalau aku baginya aku tak. Itu permainan syaitan. Syaitan ni tak suka manusia buat benda baik. Dan dia suka manusia ni buat benda yang tak baik tapi nampak seronok. Itulah syaitan punya kerja. Kan? Maknanya kita kena elak daripada perkara tersebut. Wallahu a'lam. Okey, baik. Kita akan sambung nanti pada muka surat 220, asal penyakit kedekut. Dekat atas sekali. Okey. Asal penyakit kedekut pada muka surat 220. Nanti kita sambung lagi. Baik, terima kasih. Mungkin kita boleh buka soalan. Sebelum kita berbuka puasa, pukul 7 nanti. Ustaz, nak tanya. Tadi saya ada jumpa perkataan isbal. Macam khuyala tu kesombongan kan, tapi isbal tu apabila didasari oleh khuyala. Sebab didasari, isbal ni mencampuri dengan khuyala ataupun tidak mencampuri. Isbal ni maknanya tidak mengadakan sifat khuyala tu dalam ketakjuban kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Seperti saya sebut tadi lah, jangan show off dengan apa yang kita lebih. Sebab berkata seorang wali, kalau kita ada anak kita orang yang berjaya, jangan cerita pada orang. Kerana orang-orang ni tak suka dengar cerita orang lain berjaya, melainkan anaknya sendiri. Maka bila ada kelebihan pada anak-anak kita, tidak didasari dengan isbal, sifat kesombongan, maka tidak menjadi masalah. Tetapi kalau ia mendatangkan kesombongan, maka ia menjadi satu masalah. Isbal tidak dicampuri dengan khuyala. Faham ya? Jelas ya? Okey. Mencampuri. Maknanya sebab tu saya kata tadi,
kita ada kelebihan masing-masing dan kepakaran masing-masing. Dalam AJK JNI pun masing-masing ada kepakaran. Ada yang kuat makan, ada yang kuat tidur. Contohlah begitulah. Itu kepakaran. Ada yang kuat bercakap, ada yang kuat diam. Ada yang langsung jadi kuat tengok pun ada. Dalam grup tu senyap dia, tak wujud langsung dia. Padahal dia ada. Contohnya, masing-masing ada. Tapi jangan show off lah. Saya kuat tidur. Dan saya merasakan dengan tidur ni menyebabkan saya menjadi orang yang mulia. Itu satu perkara sombong pula. Tidur ni mana boleh lama-lama. Orang tidur lama-lama ni mendatangkan hati yang keras. Tak boleh tidur lama-lama. Show off. Isbal tu tidak khuyala. Tidak mencampur pada kesombongan. Contoh, mata yang Allah Ta'ala kurniakan untuk kita melihat apa jua yang kita miliki atas usaha kita. So kita akan rasa takjub dengan usaha kita. Satu hari kita beli rumah, kita akan rasa, rasa macam seronok hari ni. Takjub lah, tu macam takjub. Dia rasa macam gembira dengan diri sendiri sampai bila. Tapi bila salahnya dah beli rumah, tengok ni. Usaha aku dapat rumah ni. Kau tengok ni rumah ni. Dia show off dengan satu sifat khuyala. Dengan perkara yang dicampuri dengan kesombongan. Na'udzubillah. Sebab tu, contohnya, bila kita memiliki sesuatu dan kita ada kesombongan, maka orang akan mengharapkan nikmat tu hilang. Orang yang sombong ni, satu benda orang tak suka, dia nak nikmat tu hilang. Sebabkan nikmat tu, kelebihan tu pada dia, menyebabkan dia sombong. Sebab tu kita tak boleh sombong dengan apa kelebihan yang kita ada. Sebab semua ada kelebihan masing-masing. Kan? Ada yang kuat makan, kuat tidur, kuat kentut lagi bahaya. Dia menyeluruh sifatnya. Sebab saya selama saya berkuliah kat masjid, hari Rabu hari tu, antara kejadian tak pernah didengarkan, ada jemaah tu terkentut. Holder masjid tu dengar. Buk dia keluar. Memang macam bom. Tahu nak kata bom apa? Buk. Saya kata, tu bunyi. Saya mengajar kitab yang sama, Qalbun Salim. Dia terlepas. So, saya tanya, siapa tu? Jangan mengaku. Tu bunyi apa tu? Boom. Dia bunyi tu macam almari jatuh. Dia bunyi. Dia terkentut. Dia terlupa kentut dia tu level lain. Kentut ni dia ada level. Kentut yang bunyinya kuat, baunya kurang. Tapi kalau kentut tu bunyi dia tak kuat, nipis. Tapi baunya menyeluruh seluruh alam. Tu paling bahaya. Wallahu a'lam. Kan? Ustaz, Ya. minta maaf. Ya. Makcik nak tanya. Contoh begini ya. Kita ada anak nak ambil periksa. Ya. Kita minta tolonglah kakak, adik-beradik tolong doakan anak kita kan. Tapi saya. kemudian lepas tu dia dah lulus cemerlang. Jadi kita nak beritahulah kan. Tanda nak share seronok, nak share dengan adik-beradik tu. Adakah itu pun dinamakan riak? Dia bukan riak, Mak. Riak ni pada amalan. Mak kalau ada kereta besar, Mak share kat orang tu bukan riak. Riak ni bersangkutan dengan ibadah. Ibadah. Okey. Kalau Mak share duit akaun Mak dekat saya, itu kan riak. Itu pemurah. Jadi yang tu tak apalah Ustaz ya, kalau kita cerita kat adik-beradik, jiran. Saya sebut kalam wali tadi. Kalau anakmu berjaya, anakmu hebat, jangan diceritakan kepada orang lain. Kerana tiada siapa pun suka mendengar kejayaan anak orang lain selain anaknya sendiri. Jelas? Boleh ceritalah nak. Bukan tak boleh cerita, boleh cerita. Tetapi timbul sifat yang tak baik itu mesti ada. Sebab orang tak suka, macam anak kau seorang je yang pandai. Kau ingat anak aku ni tak pandai? Anak aku ni, si Melur namanya. Anaknya si Bawang Merah. Tiap-tiap hari panggil aku, wahai bondaku, si ikan kalun. Kan? Akhirnya, dimakan aku, lalunya ditanam belakang, tumbuh pokok. Pokok tu dikahwin dengan anak raja. Kan elok anak begitu. Contohnya begitu. Tak semua orang senang dengan kejayaan kita, Mak. Kalau boleh, Mak simpan je lah. Kalau nak cerita pun cerita yang boleh menerima.
Kalau nak share kat Okey. Facebook, share lah. Itu memang Facebook mak. Tapi kalau kita share only pada satu grup, tak semua orang senang mak. Takut-takut timbul sifat cemburu lalu mendoakan yang buruk-buruk. InsyaAllah. Okay, mak ni kacau je. Tadi orang cerita bak kentut dah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Minta maaf. Tak apa mak, bak kentut ni dia fleksibel. Kadang datang, kadang hilang. Okey mak, ada soalan lagi mungkin kepada Azrina. Kekasih lama. Uish, Ustaz susah ni, betul. ya Allah. Ustaz ni record tau Ustaz. Mati saya kalau suami dengar. Sabrina. Tak Ustaz, ni sikit. Bila tadi Makcik Rokiah yang tanya. Pasal kita menunjuk kejayaan anak, kejayaan, yelah benda-benda yang dia macam ni kot. Tak tahulah, saya bila dengar Ustaz uraikan betul lah memang kan Saidina Ali pun pesan jangan menceritakan tentang diri. Orang tak nak dengar pun tentang kelebihan diri kan pada orang lain kan. Saya rasa macam reminder kat saya kena check dulu tujuan saya nak bercerita tu untuk apa. Kan? Betul tak Ustaz? Kan kalau bila kita fikir tu macam aku cerita ni tujuannya apa? Kalau sendiri dapat jawab keadaannya baik, tak timbul hasad dengki. So bila topik hari ni Ustaz macam bersangkut paut kan daripada hasad dengki, iri hati terus pada kedekut pada apa hunayak semua tu, ya Allah macam takut pula. Betul. Saya sokong sebab bergantung pada niat kita untuk menyampaikan sesuatu. Sebab tu kita kena perhatikan dengan betul lah bila mana kita menyampaikan apa tujuan dan matlamat kita. Ustaz tak maaf Ustaz. Ada satu lagi situasi makcik ni. Ada adik minta tolong doakan anak dia. Masa saya pergi umrah itu. Dalam anak dia ambil SPM. Kemudian saya tolong doakan dah. Bukanlah kerana saya pun. Kalau tak diminta tolong pun saya doakan. Kemudian bila lulus, dia tak beritahu saya pun Ustaz. Saya kecil hati Ustaz. Okey, baik. Saya sedih bila adik sendiri tak beritahu keputusan anak dia cemerlang pada saya. Sedangkan dia minta saya doakan. Ya, Saya terima kasih. sedih Ustaz. Ya makcik, jangan marah. Jangan marah makcik. Jangan marah. Tenang makcik. Memang lagu ni makcik. Ni mami nak habak ni makcik lah. Ni mami ni. Mami baik daripada Bukit Tajam. Tengok ni. Makcik apa kaitan? Kalau dia bagi tahu makcik pun tak apa makcik. Kalau dia bagi tahu makcik, takut makcik ujub. Takut makcik jadi sifat riak. Wah, doa aku makbul lah pula sampai dia berjaya. Tak usahlah makcik. Kalau dia tak bagi tahu pun tak beri kesan apa-apa pada kita. Tapi kalau dia tak bagi tahu, memberi kesan pada makcik, dekat situ ada something wrong makcik. Bonda Rokiah mungkin menginginkan pujian asbab doa tadi. Kalau dia tak bagi tahu pun tak apa. Lebih baik tak bagi tahu daripada bagi tahu. Sebab takut kita jadi syirik dengan doa tadi. Wah, rupanya aku doa ni makbul lah sampai anak dia berjaya. Maka doa aku ni power ni. Yang kalau aku doa orang yang musuh aku ni, mesti jadi. Contohnya Tapi tak terfikir macam tu pula Ustaz. Tak terfikir dia, pula. Dia tak beritahu saya. Saya nak share, saya nak seronok anak saudara tu cemerlang kan. Sedangkan dalam Facebook dia masuk. Tu saya sedih ni. Dia nak bagi tahu takkan semua nak mesej personal. Penatlah makcik. Mungkin dia dah bagi tahu tu, hold lah tu. Bila makcik bagi tahu kat Facebook, kira hold lah tu. Kira dah hold lah. Dia bagi tahu tu kira makcik pandang sekali. Nak mesej seorang-seorang penat makcik oi. Mungkin nak nanti dia baca lah tu. Dia anggap macam tu. Sangka baik makcik ya. Okey. Sangka baik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jangan kecil hati. Saya selalu doakan Bonda Norini sihat. Sampai lah ni dia tak hantar asam pedas. Banyak tak kecil hati saya. Sama ya. Kecil hati saya tu. Betul. Dia pakai daya kan. Kita kena sangka baik lah. Apa nak buat. Hidup macam ni keras. Wallahualam. Jomlah tutup. Jauh Bonda nak hantar. Alah. Takkan naik kereta 20 minit ni. Okey, baik Bonda. Silakan. Saya rasa Razina tak ada soalan kot kita hari ni. Tak ada Ustaz. InsyaAllah saya tak ada. Yang lain Intan Okey, mungkin Benda tak ada soalan ke? Saya ambil lah apa yang katakan Nazrina tadi. Busy lagi Ustaz sampai dah tak ada buat nanti dah lega-lega so kita buat ya. Tak usahlah. Bonda dengan cucu bonda saya tahulah. Tiap-tiap malam indung kepala lindung. Dia nyanyi untuk anak dia buat. Tak tidur. Tidur.
Tidur. Tak tidur. Keram. Okay, baiklah kita tutup. Kalau tak ada apa-apa nak pergi beli sate, lapar lah ni. Nak beli sate ayam, nasi empit. Tak ada dah kot Ustaz kan? Tak ada lah, saya rasa tutup Ustaz tak lah. nak gulung sikit ke? Tak nak gulung sikit? Ya kalau gulung main takraw je. Takraw boleh tak gulung. Okey lah, baik. Ustaz ini ambil anak juga. Nak ambil anak ke? Tak ada. Sabar je lah, ya Allah. Okey lah. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Kata diet. Kata dah lari. Sebelum Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, sikit hebahan untuk malam ni Ustaz. InsyaAllah pada jam 8 malam kita bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin dengan syarah matan Al-Barahin jilid 2. Dan kuliah Isyak pada jam 9.15 malam bersama dengan Al-Fadhil Major Haji Muhammad Naim membawa kitab Nasihat Buat Hati. InsyaAllah Ustaz, saya mohon maaf atas segala kekurangan, gurauan, usikan. Saya harap Ustaz tak kecil hati. Jangan kecil hati Ustaz. Jauh ni kalau kecil hati susah saya ni. Sekali lagi dengan penuh hormat ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da wa Allahumma hawil alaina fi saqatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbal minkum minna taqabbal ya karim. Terima kasih sebelum minta ampun, minta maaf tergurau kata yang terkena